idea tu lebih lebih besar daripada idea itu sendiri. Dan sampai masanya semua orang kena tutup mulut, tak boleh nak bincang pun isu tu. Okey, kita dengarkan lagi mungkin pandangan daripada rakan-rakan wartawan, mungkin mereka nak berkongsi idea, silakan. Kerajaan perpaduan, mungkinkah kesinambungan daripada satu Malaysia atau ada agenda lain yang tersembunyi? Kesedaran rakyat terhadap senario politik semasa semakin memuncak. Percaturan politik setiap parti sedang diperhatikan dan dinilai secara khusus oleh rakyat. Semuanya pasti akan diterjemahkan dalam PRU ke-13. Sama-sama kita fikirkan. Idea kerajaan perpaduan ialah satu idea yang matang dan kehadapan. Namun, jangan sampai jadi naif akan perangkap orang yang hanya mahu kuasa. Ikhlas itu ada cirinya. Selusurilah. Moga kita jangan terperangkap dalam stigma dan berhati-hati agar tidak jatuh dalam lubang yang sama buat kali kedua. Terima kasih rakan-rakan wartawan daripada Izzat dan juga Yun Irma. Okey, Samsul, orang katakan ini antara masalah untuk kita melihat ke hadapan dan masing-masing parti politik, ahli-ahli politik cukup kita sudah masak dengan politicking yang banyak dan dengan kemelut ekonominya hari ini, dengan kemelut sosial dan sebagainya. Ini satu idea yang bagus dan mungkin kita boleh canaikan, kita boleh cambahkan, tetapi bentuknya bagaimana? Kerana ada mengatakan kerajaan campuran tu sukar dibentuk, kerana mustahillah satu ideologi begini, satu ideologi begini untuk dicantumkan. Tetapi kalau mungkin ada satu ruang ataupun platform-platform yang lain yang boleh digunakan untuk mencapai kesepakatan dalam isu ekonomi misalnya, isu hak asasi manusia misalnya, itu yang mungkin dimaksudkan oleh pemimpin PAS itu tadi? Well, sebagaimana saya kata, kita cuma boleh mengagak ataupun kita mungkin cuba memberi cadangan atau pandangan. Tapi kalau kita lihat apa yang telah dilontarkan oleh Tuan Haji Hadi, Presiden PAS dan juga apa yang, walaupun yang lain disuruh tutup mulut, tapi saya terbaca di dalam Harakah Daily, Harakah Daily, yang mana seorang yang nama Roslan Syarif yang juga Press Secretary Tuan Jadi, dia mengatakan bahawa apa yang dilihat Ghazan tidak sekadar melibatkan UMNO dan PAS, malah lebih besar lagi. Dia mencadangkan kerjasama politik secara total, melibatkan semua pemain-pemain dalam gelanggang politik tengah air. Beliau mencadangkan sebuah kerajaan tanpa pembangkang yang menyatukan bukan sahaja orang-orang Melayu tapi seluruh rakyat Malaysia. Jadi ini kita terimalah ini sebagai sikit sebanyak mungkin apa yang tercerna daripada pemikiran Tuan Haji Hadi yang dilanjutkan oleh salah seorang pegawainya, tulisannya. Kita anggap terima itu sebagai something yang boleh kita pegang sebagai titik tolak untuk perbincangan. Jadi kalau kita lihat kalau itulah yang dicadangkan, kerajaan tanpa pembangkang, it sounds good. Soalannya, adakah Malaysia bersedia dengan kerajaan tanpa pembangkang? Adakah kita faham apakah konsep kerajaan tanpa pembangkang? Okey, Samsul, sebelum dijelaskan bagaimana konsep kerajaan tanpa pembangkang, mungkin di luar negara telah berlaku seperti di Zimbabwe baru-baru ini kan, ataupun di South Africa ataupun Afrika Selatan ketika Presiden Nelson Mandela dulu, dan juga ketika di United Kingdom, bagaimana kerajaan yang dibentuk tanpa pembangkang dan bagaimana suara-suara yang boleh mengkritik ataupun menegur kerajaan itu boleh dibentuk, sama ada dari sudut personality sebagai bloggers misalnya, civil society dan sebagainya. Itu yang akan kita bincangkan. Kita rehat dulu, jumpa lagi selepas ini.